سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang ke-15 daripada atas. Muka surat 10, Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-13-nya kalam, artinya terjemahan kalam berkata-kata, dan iaitu kalam sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menunjuk ia sifat yang qadimah atas sekalian yang wajib dan jaiz, yang harus dan mustahil, lagi sunyi daripada huruf dan suara, dan lain daripada huruf dan suara, daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Ke-13-nya, ke-13 daripada 13 sifat ataupun 20 sifat kalam. Jadi kalau menuruti jalanan kitab Faridatul Faraid, ke-13 daripada 13 sifat lah. Sebab di awal kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani menyatakan bahawa ia mengikut jalanan Imam Asy'ari. Jadi jalanan Imam Asy'ari yang wajib atas mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci 13 sifat. Jadi sifat kalam ni sifat yang terakhir dah ni, sifat yang ke-13 daripada 13 sifat. Tetapi dalam kitab Faridatul Faraid didatangkan juga bicara berkaitan dengan kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi siapa 20 juga. Bahkan dalam kitab Faridatul Faraid bukan 20, 24 di dalam ni. 24. Jalanan Syekh Al-Fatani, jalanan Syekh Ahmad Al-Fatani dalam kitab Faridatul Faraid ni jalanan Imam Asy'ari, 13 sifat. Tetapi dalam kitab Faridatul Faraid ni
Didatangkan juga pembicaraan kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, 20 juga jadinya. Bahkan bukan 20. Tambah lagi 4 dalam faridatul faraid ni. Mana? Sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Dan kitab faridatul faraid ni. Sifat idrak, sifat takwin. Kemudian sifat idrak, sifat takwin ni sifat ma'ani. Maka ada maknawiyah dia. Sifat idrak kaunuhu mudrikan. Sifat takwin kaunuhu mukawwinan. Ni dalam kitab Faridatul Faraid bukan hanya datangkan sifat 20, bahkan datangkan sifat 24. Sebab itulah nanti apabila selesai bicara sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, pergi kepada bicara sifat Rasul, selesai bicara sifat Allah, sifat Rasul, bicara malaikat belum lagi, bicara kitab belum lagi, bicara hari akhirah belum lagi, dibicarakan hak berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Kemudian di syahadah yang pertama keluar dua sifat bagi sifat ketuhanan. La ilaha, ilah ni Tuhan. Jadi Tuhan ni bersifat dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Keluarlah sifat istighna, keluarlah sifat iftikar. Ini hak perjalanan kitab Faridatul Faraid. Kemudian yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah ini, kalau kita biasa hok sangat-sangatnya, akidah 50 lah. Kita duduk biasa sangat-sangat, akidah 50. Sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, satu yang harus bagi Allah 41. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul, 9 sifat yang masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah yang kedua, 41 campur 9 jadi 50. Tapi dalam kitab kita ni didatangkan hak 36. Hak jalanan sifat 3 belah. Jadi 36. 36 ni pula kena mikirlah pula kitanya. Nak cukup jumlah 36 ni kira macam mana pula. Sifat yang wajib 13, wujud sampai ke kalam. Sifat mustahil 13, 26. Sifat harus 1, 27. Capur 9 hak Rasul. 27 capur 9 berapa? 36. Hak 36 ni jalanan yang muktamad sebenarnya. Jalanan yang kuat dalil, jalanan yang rajih. Tapi kita masyhur dengan jalanan sifat 20, maka aqaidul iman, simpulan iman yang 50. Dalam kitab kita ni bukan setakat 50, 58. 58 mari mana pula? Hak tadi tu 24 sifat. 24 tadi kan? Hak 20 macam biasa. Capur lagi 4, idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi 24. Hak mustahil dia 24. Hak harusnya 1. Hak rasulnya 9. Semua sekali berapa? 58. Mana? 50 hak masyhur kita, 36 hak jalanan yang muktamad. Satu lagi 58. Hak 58 ni jalanan yang tidak muktamad dan jalanan yang tidak masyhur. Tak tahu kitanya. Hak masyhurnya 50. Yang muktamadnya 36. Mana? Tahu tak? Kita ni kalau mengira duit laju. Kalau mengira duit laju. Orang cepat mengira duit tau. Jadi
Nak ceritanya kita Faridatul Faraid memang jalanan sifat 13. Tapi bukan tak ada bicara kaunuhu qadiran sampai kaun mutakallimah sampai 20 sampai 24. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid ini siapa ke-13 je lah. Sifat yang ke-14 tak akan jumpa cari nombor tu. Sifat yang ke-15 pun tak akan jumpa cari nombor tu. Tak akan jumpa cari nombor tu. Sifat yang ke-20 tak ada. Nombor tu tak ada. Di bawah tu dia akan bicara berkait. Habis bicara sifat kalam, sifat 13, dibicarakan pembahagian dalam sifat 20 ni kepada nafsiyah, satu iaitu wujud, salbiyah, 5 kidam sampai wahdaniyah, ma'ani 7 qudrah sampai ke kalam. Barulah disusuli dengan maknawiyah, ada 7 kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Itu yang pertama bagi maknawiyah yang 7 kaunuhu qadiran. Yang kedua kaunuhu muridan sampai yang ketujuh kaunuhu mutakalliman. Ada bukan tak ada bicara kaunuhu tu. Tapi nak cari nombor sifat yang ke-14 tak ada lah. Sifat yang ke-15 sampai ke-20 tak ada lah. Tapi dalam faridah ni tak letak nombor. Dia tak letak nombor. Diterus kepada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan gitu je. Dan yang 7 maknawiyah tu. Kaunuhu ta'ala qadiran. Dia tak ada nombor 1, nombor 2 sampai ke-7. Tapi nak ceritanya, kita nak cari sifat yang ke-14. Dalam kitab Faridatul Faraid, kita takkan jumpa. Dia berhenti di sifat 13. Lepas tu dibahagikan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Mana sifat maknawiyah? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Didatangkan juga 20 sifat. Tapi jalanan yang kuat dalil hanya 13. Kita hafal 20. Tapi kaunuhu qadiran, terjemahan dianya keadaan Allah yang kuasa. Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Kita tak faham mana waktu. Ini bukan hak hafazan ni. Ini bukan bacaan, ini pegangan. Ada ni. Kalau hanya boleh menyebut, boleh menghafal kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, makna sebenar kaunuhu kita tak pandai, tak ada di pegangan kita kaunuhu tu. Hanya ada di lidah mulut kita hafal je. Tak jadi. Berarti walaupun kita hafal 20, kebanyakan kita berpegang sifat 13. Wujud sampai ke kalam. Okeylah. Itu jalanan Imam Asy'ari. Kita hafal 20, kita berpegang 13. Wujud sampai ke kalam. Jadi kalau kita agak yang ke-13 ni, yang ke-13 daripada 13 sifat. Iaitu kalam, erti kalam berkata-kata. Kita jangan lupa lah ni saya memang ulang sentiasa. Sama ada 13 sifat, sama ada 20 sifat, sama ada 24 sifat. Itu wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail, secara terperinci. Sifat Allah bukan 13. Sifat Allah bukan 20. Sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Itu di awal kitab Faridatul Faraid. Kita berpegang seumpama tu. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang lawan kepada sifat kesempurnaan.
Apabila sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangannya, sifat kekurangan lawan pada sifat kesempurnaan pun tidak terhingga bilangannya. Itu kita wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Pada ni. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Tidak terhingga. Adapun kalau bilangan 1 juta, 1 bilion, 1 trilion, faham tak? Juta, bilion, trilion. Faham trilion? Trilion ni 1000 bilion, tahu? 1000 juta, 1 bilion. 1000 bilion, 1 trilion. 1 trilion banyak sangat-sangat, tapi ada hingga tak bilangan? Ada hingga tak bilangan? Ada hingga lagi. Tapi bila habis bilang 1 trilion tu lamalah nak dekat habis. Ada ni. Oh, bilang 1, 2, 3 sampai 1 trilion. Tak tahulah lama mana nak. Tapi ada hingga tak? Ada hingga. 1 trilion banyak sangat-sangat, tapi ada hingga. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Beza tu. Tidak terhingga bilangan. Mana apa ni, tak ada kesudahan bilangan. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Akal tak tercapai lah. Sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga ni, yang mengetahui hanya Allah jua. Para malaikat sama, para rasul sama, tidak mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga bilangan. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui tiap-tiap satu bagi sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga bilangan ni. Allah mengetahui macam mana? Sebab perkara yang Allah mengetahui, sifat kesempurnaan tadi tidak terhingga bilangan, Allah mengetahui macam mana akan perkara yang tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terhingga. Faham tak? Macam mana Allah mengetahui dengan pengetahuan tidak terhingga? Setakat tu ialah. Kita ni bukan kata zat Allah tak tercapai akal. Sifat Allah pun tak tercapai akal kita. Ta'aluk fungsi sifat Allah pun tak tercapai akal kita. Sekadar-kadar je kitanya ni. Macam mana Allah mengetahui akan perkara yang tidak terhingga bilangan? Dalam kitab buat bandingan, apa yang akan berlaku di dalam syurga? Apa yang akan berlaku di dalam syurga? Ada penghujung tak? Apa yang berlaku di syurga ada penghujung tak? Tak ada penghujung, sebab syurga sama, neraka sama, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu? Jadi apa yang berlaku di syurga tidak ada penghujung. Allah mengetahui tak? Allah mengetahui. Mengetahui sekalian ke tak? Mengetahui sekalian. Mengetahui satu-satu ke tak? Mengetahui satu-satu. Persoalan sekarang ni, apa yang Allah Ta'ala tahu sekalian tu, apa yang Allah Ta'ala tahu satu-satu tu, apa yang berlaku di syurga tak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung lah. Gitu. Tak dapat akal lah. Tapi, yang berlaku di syurga tu, yang tidak ada penghujung, bukan Allah mengetahui sahaja, tidak ada penghujung. Apa yang akan berlaku di syurga, itulah qada qadar. Itulah pergi kepada kudrah iradah. Jadi kehendak Allah pun tak ada penghujung. Perbuatan kudrah Allah pun tak ada penghujung. Tetapi kalau perbuatan Allah tidak ada penghujung, kita boleh faham, boleh nampak lah, boleh fikir di akal. Sebab Allah tak buat lagi hak
hak tak ada penghujung tu. Yang Allah buat sekarang ni lah hak buat ni. Ni, hak berlaku sekarang Allah Taala buat. Apa yang akan berlaku di syurga tak berlaku lagi, Tuhan tak buat lagi. Hak lepas dah, Tuhan buat lepas dah. Hak sekarang ni Tuhan buat sekarang. Hak lagi akan, Tuhan buat lagi akan. Jadi apa yang akan Tuhan buat tak ada penghujung. Sebab yang berlaku di syurga neraka, kesemuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala belaka. Tapi tak apalah sebab Allah buat dengan perbuatan yang tak ada penghujung. Tapi persoalan sekarang, apa yang akan berlaku di hari akhirah, iradah Allah, Allah yang bersifat iradah telah menghendaki. Allah perbuat, Allah hanya perbuat sekarang, akan datang Allah belum perbuat. Tapi iradah telah menghendaki sekalian yang akan berlaku. Telah menghendaki pada azali sedia kala akan perkara yang tidak ada penghujung. Macam mana Allah telah menghendaki pada sedia kala akan perkara yang tidak ada penghujung. Sebagaimana Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tak capailah kan. Artinya nak fikirlah seperti setakat tu je. Adapun kalau Allah perbuat segala-gala, Allah perbuat. Allah perbuat segala-gala tapi hak lagi akan Allah belum perbuat. Allah buat sekarang. Sekarang Allah perbuat. Dengan perbuatan yang tak ada penghujung. Okeylah. Tapi iradah menghendaki pada azal telah ketentuan azali. Allah telah menentukan pada sedia kala akan sekian perkara yang perkara tu tak ada penghujung. Setakat tu je lah. Berarti setakat tu je. Kalau tarik-tarik, kalau korek-korek gak, rebah lah. Itu dilarang tu. Setakat tu saja. Sebagaimana Allah telah mengetahui pada azal akan sekian perkara, tapi perkara tu tidak ada penghujung. Tapi Allah telah mengetahui pada azal. Perkara yang Allah telah mengetahui, perkara yang telah Allah kehendaki pada azal, tak ada penghujung. Perkara yang telah tu. Telah mengetahui Allah. Allah telah mengetahui pada azal. Allah telah menghendaki iradah pada azal. Akan perkara yang tak ada penghujung. Yang telah Allah mengetahui, yang telah Allah menghendaki. Tak ada penghujung. Jangan cakap tu je. Faham? Pegang. Gitu je. Jadi balik kepada sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah mengetahui pada azal akan sekalian sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Gitu. Satu je lah. Kan kita ni kan tahu dah lah sikit. Ada hak kitanya. Tu hak Tuhan beritahu je di kitanya. Ada di kita tu. Sedikit. Dan Allah yang beritahu. Ini hak cerita bab pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita berpegang secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Ada alam ini. Ada langit, ada bumi. Ini secara ijmal. Hak 13 ataupun 20 secara tafsil. Jangan faham sifat Allah 13 sahaja. Jangan faham sifat Allah 20 sahaja. Tapi kalau kitab kecil, bermula sifat Allah ialah 20. Tu yang mengajarlah kena hurai. Sebab saya pernah berjumpa dengan orang yang sentiasa belajar sifat 20, tetapi di pegangan dianya sifat Allah hanya 20 saja. Ni tak betul lah orang panggil. Dah dalam kitab tu sebut 20 je. Tu orang mengajar kena hurai. Kitab Faridah ni kitab besar dah sikit. Jadi di awal tu sudah membahagi dah. Hak secara ijmal. Kemudian secara tafsir 13 ataupun 20. Ni kitab besar dah sikit. Kalau kitab kecil sungguh memang disebut 20. Dia terus pergi kepada sifat 20. Hak secara ijmal tidak dibicarakan. Jadi orang mengajarlah kena hurai. Tapi tak tahulah dia kata dia sifat 20 ni lama sangat dah lah dia kata.
Lama dah belajar sifat 20. Tapi saya berpegang sifat Allah 20 lah. 20 cukup-cukup. 20 cukup-cukup. Salah begitu. Asma Allah 99 dah. Sifat Allah 20. Ada ni. Mana apa tu? Dia belajar tak betul lah gitu. Dan memang ada golongan yang anti kaedah sifat 20. Hak tadi ni hak memang belajar. Tapi belajar dengan guru yang tak mahir, guru yang tidak berguru, jadi gitulah. Akhirnya dia berpegang sifat Allah cukup 20. Ada golongan yang dia mempermainkan kaedah sifat 20. Kita orang tua-tua ni mungkin straight gitu je. Dia tak jumpa benda-benda pelik tengah jalan orang tua-tua ni. Sifat 20, sifat 20, sifat 20. Tapi kalau mari orang nak mengelirukan, tak jawab juga walaupun sifat 20 tu daripada muda pun. Orang tanya, dah sifat 20 tu Nabi ke bawa sifat 20? Oh, Nabi bawa. Sedaplah orang perakak kita. Nabi yang bawa kaedah sifat 20. Oh, jadi Nabi bawa. Berarti Imam Syafi'i? Sifat 20 juga. Orang panggil apa ni? Orang panggil bola tanggung. Tahu tak bola tanggung? Tahu? Biasa main badminton. Main badminton tak? Bola tanggung tak? Main bola? Main bola. Bola sepak ada tak bola tanggung? Ada tak tu? Orang free tu panggil bola apa gitu? Badminton ni dia akak tinggi depan net tu kan. Orang pun kata, tu bola tanggung. Kalau main bola tu lah. Free dia beri. Bukan free dia tak sengaja. Tapi kita panggil free lah. Tak sengaja. Orang kata bola ke penjaga gol. Penjaga gol sepak tak kena. Masuk dalam gol dia. Tu panggil apa? Bola tanggung. Ke bola pun gitu. Tak panggil bola tanggung tak betul tau. Kena je tengok bola. Apa? Tepi padang ramai orang pakai kepiah. Apa dia tengok bola tu? Pakai kepiah. Tengok bola kok. Je masuk stadium Terengganu. Pakai kepiah. Balik masjid masuk stadium. Jadi kalau jawab kata, Nabi ya. Sifat 20. Imam Syafi'i lah. Sedap ke dia lah. Sebab kaedah sifat 20 ni bermula kurung yang keempat. Kurung yang keempat. Ada ni. Imam Syafi'i kurung yang kedua. Sebab Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijri. Mana kurung yang kedua Imam Syafi'i itu dilahirkan. Kaedah sifat 20 kurung yang keempat. Kalau kata kaedah sifat 20 ni hak Nabi buat, siap senanglah orang hak memang nak mengelirukan kita. Jadi sifat 20 kurung yang keempat. Jadi pada masa Imam Syafi'i tak ada kaedah sifat 20, tak ada. Yang kamu tu peko ikut Imam Syafi'i, kenapa tauhid akidah kamu tak ikut Imam Syafi'i? Ni kita orang tua. Kenapa kamu ikut kaedah sifat 20? Kenapa kamu tak ikut kaedah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ni. Ini semua nak mengelirukan belaka. Dia tanya pula, wajib tak ngaji sifat 20? Wajib ya? Kalau wajib ke Imam Syafi'i kita tak ngaji sifat 20. Berdosa Imam Syafi'i. Sahabat tak ngaji sifat 20. Dosa sahabat. Ni apa tak? Dia nak mengelirukan. Ni haram awal-awal. Ada ni. Kita kampung tak pandai nak jawab. Jawab, wajib ngaji sifat 20. Kalau wajib Imam Syafi'i tak ada sifat 20. Dosa Imam Syafi'i. Mana dia nak mengelirukan sahaja. Jawapan tu betul. Wajib ngaji sifat 20. Cuma kita nak jawab secara detail tu kita tak pandai lah. Yang sebenarnya kita ni wajib mengenal Allah. Fa'lam. Tuhan perintah tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Ha, tu perintah Quran. Kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala, wajib mengetahui dan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan kitanya sifat 20. Maka wajiblah ngaji sifat 20. Gitu je lah. Tapi kalau kita jawab direct gitu, dia mengelirukan kita. Betul lah, sifat 20 ni tak ada masa Nabi, kaedah. Tak ada masa Imam Syafi'i, kaedah. Tapi akidah kita, Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Bukan akidah Nabi bawa. Ha, iyalah, akidah Nabi lah sifat 20 tu. Kaedah tu bukan Nabi buat. Oh, ni hak saya biasa buat contoh kok. Hak ilmu hak kita sama-sama tu lah. Ilmu tajwid tu. Hak sama-sama tu. Ada masa Nabi. Hukum nun mati ada 5. Ada masa Nabi? Ada hadis? Tak ada. Lepas tu? Ulama yang buat. Ulama buat kaedah letak nama. Tapi bacaan hak ulama buat ni bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi hak izhar ke ikhfa ke idram ke iklaq ke tak ada masa Nabi. Nama tu tak ada. Bacaan seumpama tu, itulah bacaan Nabi. Susung wujud kena bakak tak ada masa Nabi. Tapi berpegang Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Itulah akidah Nabi bawa. Ada ni. Kalau kita nak jadi sama. Wajib tak ngaji hukum tajwid? Kata dia. Wajib tak ngaji hukum tajwid? Wajib. Masa Nabi tak ada hukum tajwid. Berdosa sahabat gitu. Apa dah ni? Kalau kita nak wis sama. Wajib tak ngaji hukum tajwid? Wajib. Masa sahabat ada tak hukum tajwid? Tak ada. Dosa sahabat tak ngaji hukum tajwid. Gitu. Masa sahabat dia musyafahah daripada Nabi. Dia baca sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in. Ulama kemudian pula nun mati jumpa huruf ni, Nabi baca gini. Letak nama. Tapi letak nama ni ada sebab lah. Kenapa letak nama izhar? Kenapa letak nama ikhfa? Kenapa letak nama idgham? Ada sebab letak nama tu. Tapi kalau tanya wajib tak ngaji tajwid? Memang kita akan jawab wajib. Masa Nabi tak ada ilmu tajwid. Jawab gitu nak mengelirukan. Wajib tak ngaji sifat 2? Memang wajib. Masa Nabi tak ada sifat 2. Kaedah sifat 2 tak ada. Tapi akidah wujud kena bakak tu akidah Nabi. Mana? Mana apa? Wajiblah ngaji sifat 20. Kita nak direct kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana as-salafus soleh. Di 3 kurung yang pertama. Kena mendalamilah ilmu Quran hadis dengan belas ilmu. Mampu ke kita? Tak mampu. Ambil kaedah sifat 20. Sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah je yang ulama buat. Jadi wajib kita mengenal Allah melalui kaedah sifat 20. Maka wajib ngaji sifat 20. Tapi dia pusing kita lah. Kalau ngaji sifat 20 wajib, Imam Syafi'i tak belajar sifat 20. Dosa Imam Syafi'i. Ada apa? Nak mengelirukan. Jadi kita orang tua-tua ingat ke sifat 20 clear gitu. Tak sekarang ni. Kalau anak cucu jumpa hak fahamang seumpama ni, lelah. Lelah tak ki. Tu lelah. Pada kitab sifat 20 tu lebu dah dia mengaji. Balik anak cucu hak jumpa fahamang hak gini ni, dia soal Toki dengan tuk tu kok keboh lah apa dia. Dah mesti. Bagi kita ingat ke clear sifat 20. Clear dah. Dalam rakaman orang mempermainkan saja kaedah sifat 20 ni. Bukan sifat 20 ni kaedah sifat 20. Kaedah yang merosakkan akidah. Jenayah besar dalam akidah agama. Begitu benar. Badan ni. Kenapa umat Islam akidahnya tak betul? Sebab sifat 20 lah yang merosakkan akidah umat Islam. Allah kata. Ada ni. Orang bukan biasa-biasa ni. Jadi golongan yang anti sifat 20 dia jahil.
Dia kata ada ke sifat Allah 20 je. Dia kata kita gitu. Tak. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya 13 ataupun 20. Itu secara tafsil, secara terperinci. Itu je. Saya pernah dengar. Dia kata wajib belajar sifat 20. Tapi dia kata kita lah yang katanya. Mana dia tolak sifat 20. Ni dipanggil pokok sifat 20. Pokok sifat 20 ni wajib kena mengaji sifat 20. Tapi sifat Allah bukan 20. Sifat Allah banyak. Tapi wajib ngaji 20. Hak banyak-banyak tu sunat barangkali. Jahilnya dia. Sekarang hak tadi tu orang lain. Dia kata puak sifat 20 ni. Sifat Allah 20 je. Allah komangnya Allah 20 je sifat Allah. Ni satu. Seorang ni pula sifat Allah bukan 20, sifat Allah banyak. Tapi yang wajib kena belajar 20. Hak banyak tu sunat barangkali dia kata. Ni jahil. Hak banyak tu wajiblah kita ngaji. Dan kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Sunatnya kok mana? Wajiblah kita mengetahui dan berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Mana ada sunat? Lepas tu wajib secara ijmal. Dia banyak sekarang ni. Banyak perkara-perkara yang menjadi ujian kepada ni agama kita. Kita orang tua ni dok buka mana pelik-pelik tu, kita hanya straight okey je lah. Duk straight, duk ngaji kitab kat kampung. Orang-orang berkenaan ni jangan main, dia cerdik-cerdik ni dia tak ngaji biasa-biasa ni. Ngaji kitab-kitab Jawi ada. Dia kira orang ni orang yang ketinggalan. Dia akidah nak direct pada Al-Quran, hukum hakam fiqh nak direct kepada hadis. Mana hadis yang lebih tepat, mana hadis yang lebih betul. Nak gitu orang sekarang ni. Jangan main orang sekarang. Ini ujian akhir zaman, terutama sekali bab pegangan lah. Terutama di bab pegangan. Tapi saya jumpa dah lah. Mereka yang anti sifat 20 ni, kalau mereka sentuh sahaja bab qada dan qadar, bukan setakat masuk parit dah. Masuk gaung terus. Pergi pada rukun yang keenam, qadar dan qada tu. Kita surah iman ni qadar dan qada, bukan qada dan qadar. Jadi bila pergi pada qadar dan qada, puak ni bukan hanya masuk parit dah. Bukan masuk gaung. Tak lepas bicara bab qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Hak jumpa-jumpa dah lah. Mereka yang anti sifat 20. Mana beberapa orang hak saya biasa dengar tu, dan dengar digi pada qadar dan qada memang out. Lari jauh daripada akidah Al-Quran, akidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lari sikit-sikit. Lari sangat-sangat bicara bab qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jasa kaedah sifat 20 yang diguna pakai 1000 tahun lebih dah, seluruh pelosok dunia dengan kaedah ni lah. Kerana kejak kemah kita hak qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Patutlah kita mengaji tauhid ni biar luas sikit. Ngaji qada orang tua tu lepaslah bahagian kita. Tapi kalau mari hok pelik-pelik, tak ada mari daripada orang lain, mari dia nak cucu kita sendiri contohnya, kita kena pandai cerita juga. Hok biasa-biasa dahnya, orang cari ustaz dia kata, dak dia nak jawab. Dia marah saja je kanak dia. Dia marah kanak dia. Dia marah je lah, salah. Salahnya macam mana? Tak boleh nak cerita. Dia kata salah, dia marah. Dah salah, beritahulah. Salah macam mana, betul macam mana. Tak pandai beritahu. Tapi dia marah. Marah sebab ni bab pegangan. Bukan main-main ni bab pegangan. Memang marah sungguh lah. Tapi setakat marah je.
nak memperjelaskan tak pandai. Tapi tahulah itu akidah salah. Mana fardu ain beres. Tapi fardu kifayah boleh menghuraikan, tak ada. Boleh mengurai tu fardu kifayah tu. Bukan sunat-sunat. Wajib boleh hurai. Tapi wajib fardu kifayah. Tak boleh hurai, tak berdosa kita. Tapi anak cucu kita siapa nak huraikan? Kalau kita orang tua duk dengar seumur ni tak nak hurai. Siapa nak hurai pada anak cucu kita? Ngaji. Ustaz kita ngaji nak pegang diri kita je. Nak pegang akidah kita je. Oh gitu je. Mana kita kena faham jugalah satu-satu tu kena faham. Mana kalau mari, tadilah contohnya. Wajib tak belajar sifat 20? Wajib je. Awak lalu. Dan masa Nabi tak ada. Masa Nabi tak ada kenapa? Kenapa tak ada? Tak ada wujud kidam bakar masa Nabi. Susung tak ada pula ke masa Nabi? Ada masa Nabi. Kitabut taharah, kitabus solah, kitabus siam, kitabus zakah, kitabul haji. Ada masa Nabi? Lepas tu susung pula. Hak ni rukun, hak ni syarat, hak ni membatal. Ada masa Nabi buat gitu? Tak ada masa Nabi. Tapi semua yang ada dalam tu semuanya datang daripada Nabi SAW. Tapi susung tak ada. Kitab-kitab hadis ada bab-bab tertentu, ada tajuk tertentu. Ada tak Nabi susun tajuk seumpama? Ada. Itu semua ulama yang susun. Mana kaedah ilmu ada pada masa ketika semuanya tak ada masa Nabi. Bukan masa Nabi, Al-Quran pun tidak ditulis. Gitulah. Al-Quran pun tidak ditulis. Jadi kaedah sifat 20 tak ada masa Nabi. Kaedah tak ada. Wujud kena bakar itu akidah Nabi SAW. Jadi ke-13 daripada 13 lah. Kalam erti kalam berkata-kata. Dia terjemah dengan berkata-kata. Ini terjemahan orang dahululah. Mana sifat kalam. Bila Allah bersifat dengan sifat kalam, Allah Ta'ala boleh berkata-kata. Jadi sifat diterjemah dengan berkata-kata dah. Dia kalau kemudian ni kalam sifat perkata gitu yalah. Satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang bersifat dengan sifat kalam boleh berkata-kata. Macam ginilah. Di kita ada arak. Arak ataupun sifat lah. Tuan letak sifat kalam di lidah kita. Sifat kalam di lidah kita tu kita panggil sifat berkata-kata ke? Kita boleh berkata-kata kerana Allah jadikan sifat kalam di lidah kita. Ada orang yang lidah ada tapi Tuhan tidak jadikan sifat kalam di lidah, maka dia bisu. Orang bisu ada lidah. Tapi ada orang kata lidah pendek. Ke macam mana? Orang bisu lidah dia pendek? Tak tahu. Tapi nak ceritanya, orang bisu Tuhan buat lidah. Tuhan jadikan lidah. Dalam mulut dia macam kita ada lidah. Tetapi Tuhan tidak letak sifat kalam, maka tidak boleh berkata-kata. Adapun kita, apabila Tuhan letak sifat kalam di lidah kita, maka kita boleh berkata-kata. Jadi sifat kalam di lidah kita tu panggil berkata-kata. Kita tak akan panggil berkata-kata. Kita panggil sifat kalam. Kita panggil apa? Kan di tubuh kita ni kan, Tuhan letak sifat pendengaran. Tuhan letak sifat sifat dipanggil panca indera. Faham panca indera? Deria tu. Tuhan yang jadikan. Tuhan letak deria bau. Tu. Tuhan letak deria dengar. Tuhan letak deria rasa di lidah. Tuhan letak deria sentuh. Tuhan letak deria sentuh. Maknanya apabila kita menyentuh, kita boleh tahu licin, kasar, panas, sejuk. Apa dia? Itu daripada deria. Dia panggil deria sentuh. Tuhan jadi belaka tu.
Di tubuh kita lah. Adapun di kuku, di rambut, tak ada dia sentuh. Tak ada letak. Maka kuku ke rambut, dia tak tahu benda tu licin ke kasar sebab dia tak ada diri. Itu semua dia panggil arak. Sifat yang terletak di kita. Sifat kalam, sifat samok. Hak bau ni panggil diri lah dah. Begitulah. Cuma nak tanyanya sifat kalam yang terletak di lidah kita nak panggil berkata-kata. Sifat berkata-kata. Gitulah. Tak mohon apa? Sekarang kita boleh berkata-kata kerana Tuhan jadikan sifat kalam di lidah. Orang bisu tidak boleh berkata-kata walaupun dia ada daging lidah kerana Allah tak letak sifat kalam di lidah dia. Itu sifat kalam tu bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil sifat apa? Orang sekolah kan? Ke bahasa Malaysia dahulu? Orang sekolah belaka ni. Kalau deria tu tak apalah. Panca indera yang 5 tu tak apalah. Deria lihat, deria dengar, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Tak apalah untuk panca indera yang 5 tu. Samalah tu waktu sifat yang terletak di anggota tubuh kita. Kalam ni panggil apa kalam? Sifat kalam tu panggil apa? Cuma Tuhan letak sifat kalam di lidah kita ni panggil sifat berkata-kata. Tidak. Dia panggil sifat kalam. Bila ada sifat kalam di lidah, maka kita pun boleh berkata-kata. Sebab itulah ulama kita kemudiannya kalam diterjemah dengan perkata. Bila Allah ada sifat perkata, Allah boleh berkata-kata. Gitu je lah. Tapi sini terjemah berkata-kata pun tak apalah. Kita faham dah. Ini bicara sifat yang ke-13. Bicara sifat. Walaupun terjemah dengan berkata-kata kita faham. Apa makna di sini? Makna bicara sifat. Faham tak? Kita boleh bezalah antara sifat kalam yang Tuhan letak di lidah dengan berkata-kata. Yang mana pada masa dilahirkan, Tuhan sudah jadikan sifat kalam. Tapi tidak pandai nak berkata-kata. Ke budak yang umur setahun tu, hak tak pandai berkata-kata sebab tidak ada sifat kalam. Tuhan jadikan dia bisu. Tuhan letak sifat kalam kemudian. Tidak. Masa dilahirkan sudah ada sifat kalam. Tetapi budak ni tak pandai nak guna. Tak pandai nak berkata-kata. Tapi bila ada sifat kalam? Daripada lahir. Bila boleh berkata-kata? Umur setahun. Kan beza tu kan? Sifat kalam dengan berkata-kata. Pada masa dilahirkan, Allah jadikan sifat kalam. Tetapi berkata-katanya umur setahun. Itu beza antara sifat kalam dengan berkata-kata. Sekarang kita bicara sifat kalam, bukan berkata-kata. Sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Situ beza dia. Siapa ke budak je ni? Mana orang panggil apa? Berat lidah. Berat lidah tu lah. Allah lah umur 2-3 tahun tak pandai nak berkata-kata, bimbang, takut. Takut memang Tuhan jadikan bisu ke dah. Orang lain semua boleh berkata-kata belaka. Dia ni apa? Berat lidah, berat mulut. Ke berat apa? Gitulah panggil dah. Jadi besar dah. Tak pandai nak berkata-kata. Lama-lama barulah dia boleh berkata-kata. Makna sifat kalam tu ada dah daripada awal. Cuma kita bimbang lah. Takut tak ada. Sebab apa? Besar sangat dah ni. Kalau bayar dia tu orang lain pasih dah berkata-kata. Dia ni tak pandai lagi berkata-kata. Bimbang lah. Takut nyata-nyata kemudian. Oh, Tuhan tak letak sifat kalam. Makna budak ni sebenarnya bisu. Tapi nak ceritanya antara sifat kalam yang Tuhan letak di lidah dengan budak berkata-kata ni perkara yang berbeza. Dia gitu. Jadi di kita ni Tuhan letak sifat kalam, sifat pelihat, sifat pendengar, Tuhan letak belaka. Ini cerita bak sebab je. Walaupun Tuhan letak sifat kalam, boleh berkata-kata, boleh mengeluarkan suara, tetap qada dan qada. Tuhan letak sifat sama, mendengar, qada dan qada. Semuanya itu datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi di sini kalam artinya berkata-kata. Itu terjemahan orang dulu. Dan iaitu sifat kalam yang ditimbulkan dengan berkata-kata itu sifat yang qadimah, yang sedia kala, yang berdiri, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.